Mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan kurniaan dan keampunan Allah. Itulah yang kita ingini sebenarnya. Kita inginkan rahmat Allah, inginkan keampunan daripadanya. Dua perkara ini apabila kita mendapat keampunan daripada Allah, Allah hapuskan dosa-dosa kita, maka sudah tentulah kita akan menjadi ahli syurga. Kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan dosa-dosa manusia sekalipun seluas bumi, walaupun sebesar bumi. Berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Al-Qudsi, wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, aku datang kepadamu dengan keampunan seluas langit. Ini menunjukkan bahawa betapa Allah Ta'ala ingin mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Segala perkara merupakan keampunan daripada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu dalam mencari keampunan Tuhan kamu. Sesungguhnya syurga yang luas terbentang langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Di mana ada keampunan Allah? Di rumah-rumah Allah, dalam majlis ilmu, baca Quran, berinfak, menolong orang. Segala-gala kebaikan itu adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi lah mendapat keampunan daripada Allah ialah orang-orang yang mati syahid, mendapat keampunan yang besar daripada Allah Ta'ala. Inilah yang menunjukkan bahawa betapa berlumba-lumbanya orang yang beriman ingin mendapatkan ganjaran syurga. Sebab itulah tuan-tuan sidang hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan firman-Nya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan kepada orang yang terbunuh di medan perang itu sebagai mati, sebagaimana mati biasa. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Bahkan mereka itu hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sebut dalam ayat yang lain, yang mana mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka sentiasa mendapat rezeki daripada Allah. Subhanallah. Bermakna bal ahya'un inda rabbihim. Mereka itu hidup di sisi Tuhan. Beberapa pandangan ulama menyatakan bahawa orang yang mati syahid itu ialah orang yang jenazahnya, mayatnya tidak hancur. Mayatnya tidak hancur. Bahkan pernah berlaku satu ketika dahulu yang mana di Mesir, tentera yang gugur syahid dalam peperangan pembukaan negeri Mesir bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ditugaskan oleh khalifah untuk membuka negeri Mesir. Yang mana Amru ibn al-As ditugaskan untuk membuka negeri Mesir dan Abdullah bin Amru adalah anak khalifah ataupun anak gubernur ke Mesir. Yang mana dalam peperangan itu ramai daripada kalangan sahabat telah gugur syahid. Satu ketika dikhabarkan bahawa banjir telah berlaku dan air banjir telah menghanyutkan pasir-pasir dan Masya Allah kelihatan bergelimpangan jenazah-jenazah mati syahid itu masih segar. Bahkan ada yang menyatakan bahawa darah masih mengalir di tempat luka-luka. Sedangkan berapa ratus tahun dah mereka telah gugur syahid, namun jasad mereka masih terasa suam-suam panas-panas dan masih mengalirkan darah pada luka-lukanya. Subhanallah. Jenazahnya tidak hancur. Ini banyak dalam periwayatan menyatakan sedemikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan kamu sangka orang yang gugur syahid pada jalanku itu ialah mereka yang mati sebagaimana mati biasa.
bahkan mereka sebenarnya hidup di sisi dia. Nabi SAW menyatakan, "Lisyahidi indallahi sittu khisalin yughfaru lahu fi awwali daf'atin wa yara maq'adahu minal jannati wa yujaru min azabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbar wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqari al-yaqut minha khairun minad dunya wa ma fiha wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi." Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang gugur syahid di sisi Allah Ta'ala mempunyai 6 keutamaan, 6 kemuliaan yang mana tidak diberikan kepada golongan yang lain daripada itu. Yang pertama, dosa-dosa mereka akan diampuni sejak awal kematiannya. Sejak mula dia terkena tikaman daripada pedang musuh ataupun senjata musuh, dia merasai sakitnya terkena senjata musuh. Di situ bermulanya keampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menghembuskan nafas terakhir. Allah menghapuskan dan menghapuskan hinggakan keseluruhan dosa-dosanya tidak tersisa lagi. Yang kedua, diperlihatkan tempat duduknya di syurga. Sebelum ia menghembuskan nafas terakhir, orang yang gugur syahid ini, dia dah melihat tempat dia nak pergi mana. Allah dah tayangkan keindahan syurga kepadanya. Allah Ta'ala dah bentangkan betapa kenikmatan dan kemewahan syurga kepadanya sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Subhanallah. Yang ketiga, ia dijaga dari siksa kubur. Yang mana dia terlepas daripada siksaan kubur. Bagaimana kita ketahui bahawa siksaan kubur ni berbagai-bagai. Antaranya dihimpit oleh kubur, himpitan kubur itu. Dan lagi siksaan kubur itu ada api dalam kubur. Dan lagi ada ular yang membelit, ular yang sangat berbisa. Berbagai-bagai lagi siksaan kubur. Maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang yang mati syahid daripada segala jenis macam azab kubur. Dia akan dijaga daripada siksaan kubur, dia akan terselamat daripada siksaan kubur. Yang keempat ialah diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Yang mana di padang mahsyar tersangat menakutkan, sangat mengerikan. Cuba bayangkan bagaimana setiap orang dalam keadaan bertelanjang, tidak ada sebarang pakaian. Orang yang di padang mahsyar nanti tidak ada alas kaki, tidak ada topi, tidak ada tempat berteduh, melainkan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati syahid antaranya akan mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar nanti, yang mana mereka akan merasa aman daripada segala ketakutan. Di hari semua orang takut, di hari semua orang bimbang dengan kesudahan mereka masing-masing, maka orang yang mati syahid akan mendapat ketenangan di kala itu. Yang kelima, dia akan diberikan mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Orang yang mati syahid ini di hari kiamat nanti akan dipakaikan satu mahkota atas kepala mereka. Gemerlapan mahkota itu. Dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa seandainya mahkota itu diturunkan ke dunia ini, malak cahaya matahari. Cahaya matahari itu akan jadi pudar, bagaikan umpama lilin yang dinyalakan di siang hari. Kalau kita berada di siang hari ataupun jam 12 tengah hari, panas terik, cuba nyalakan lilin. Adakah nampak cahaya lilin itu? Tak nampak cahaya lilin langsung. Begitulah juga nak bandingkan mahkota yang dipakaikan oleh Allah Ta'ala ke atas mereka ini lebih terang daripada cahaya matahari,
bagaikan matahari itu malap seumpama cahaya lilin yang dinyalakan di siang hari. Subhanallah. Jadi ini di antara kemuliaannya, sehingga kan dinyatakan oleh Nabi SAW, satu batu permata yang ada pada mahkota itu lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Apatah lagi mahkota itu sendiri. Satu batu permata yang bertatah di mahkota itu pun lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Apatah lagi dengan satu mahkota itu. Subhanallah. Yang keenam, yang akan dikahwinkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarga, ahli keluarganya. Subhanallah. Yakni kemewahan demi kemewahan, dan orang yang mati syahid itu diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala supaya boleh memberi syafaat pertolongan kepada 70 orang ahli keluarganya. Yang mana 70 orang ini yang sabit ke neraka. 70 orang yang sabit ke neraka, yang mana mereka itu mendapat syafaat ahli keluarga mereka yang gugur syahid. Subhanallah. Ingat saya kepada sebuah kisah yang berlaku daripada kalangan sahabiat. Seorang perempuan yang dipanggil sebagai Ummu Khunsa. Ummu Khunsa ini setelah kematian suaminya gugur syahid. Lalu Ummu Khunsa telah mendidik ketiga-tiga orang puteranya. Dan dia tak mahu berkahwin setelah kematian suaminya. Dia tumpukan untuk mendidik dan membesarkan ketiga-tiga puteranya. Dilatihkan anak-anaknya itu berperang, bermain panah, bermain pedang dan sebagainya, sehingga kan ketiga-tiga mereka itu menjadi pahlawan ataupun yang menjadi seorang yang berani dalam medan perang. Bila sampai masa ketiga-tiga orang anak ini telah dihantar berjihad pada jalan Allah. Dalam peperangan, setelah peperangan berkecamuk, datang seorang utusan memberitahu, wahai ibu, sesungguhnya seorang anak ibu telah meninggal dunia, telah gugur syahid. Alhamdulillah, kata Ummu Khunsa. Kemudian utusan itu pergi dan tak lama kemudian datang kembali, wahai ibu, kami menerima berita anak ibu yang kedua juga telah gugur syahid. Alhamdulillah, kata ibu itu. Kemudian tak lama kemudian datang lagi seorang beritahu, wahai ibu, ketiga-tiga anak ibu semuanya telah gugur syahid. Ibu itu menyatakan Alhamdulillah. Tak lama kemudian dia terisak-isak menangis. Lalu utusan bertanya, wahai ibu, kenapa setelah diberitahu anak ibu yang pertama gugur syahid, ibu gembira, tersenyum dan menyatakan Alhamdulillah. Anak kedua gugur syahid pun ibu menyatakan demikian juga. Kenapa ibu menangis setelah anak ibu yang ketiga ini meninggal dunia? Adakah ibu terlalu sayang kepada anak yang ketiga ini? Tidak, bukan aku tidak sayang kepada anak-anak. Tetapi aku lebih sayang kepada agama ini. Aku berbangga ketiga-tiga anakku telah gugur syahid. Tetapi aku menangis kerana selepas ini tidak ada lagi anak-anak yang akan kuhantar untuk berjihad fi sabilillah. Wahai ibu-ibu sekalian, lihatlah betapa hebatnya semangat yang ada pada Ummu Khunsa ini untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tangannya menghayung buayan itu, siapa tahu dapat melahirkan pejuang-pejuang pada jalan Allah. Siapa tahu kelembutan tangan yang menghayunkan buayan itu, mendodoikan anak itu, dapat menggegarkan dunia Islam, pembelaan Islam yang sewajarnya. Subhanallah. Itu satu kisah suri teladan yang sangat baik bagi setiap ibu yang ada sifat kasih sayang kepada agama ini. Benar kata Nabi SAW, ini 7 keistimewaan yang Nabi beritahu, bahkan lebih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang mati syahid.
wa'lam anna syuhada salasatu aqsamin syahidun fi hukmi dunya. Syahidun fi hukmi dunya bermakna annahu la yughassalu wa la yusalla alaihi, wa fi hukmi al-akhirati bermakna anna lahu sawaban khassan wa hadza man qutila fi harbil kuffar wa qad qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa syahidun fil akhirati wa duna dunya wa huwal mabtun wal ghariqu wa nahwuhuma wa syahidun fid dunya duna al akhirah wa huwa man qatala fi harbil kuffar wa qad ghalla minal ghanimah au qutila mudbira au qatala riya'an wa nahwahu. Artinya ketahuilah bahawasanya mati syahid diperincikan kepada 3 kategori. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Dalam hukum dunia artinya dia tidak wajib dimandikan dan disalat, dan ia hanya disalatkan, tak wajib dimandikan. Dan dalam hukum akhirat artinya dia akan mendapat kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Dia adalah orang yang gugur dalam pertempuran melawan orang-orang kafir kerana semata-mata menegakkan kalimah Allah Ta'ala, li'i'la'i kalimatillahi Ta'ala, untuk menegakkan agama Allah. Yang kedua, syahid dalam hukum akhirat sahaja, tidak mendapat status hukum syahid dunia. Dia adalah orang yang mati disebabkan sakit perut, sebab lemas, air tenggelam dan lain-lain. Dan wajib bagi yang mati dalam kategori ini untuk dimandikan dan disalatkan. Yang ketiga, syahid dalam hukum dunia sahaja, iaitu orang yang tewas terbunuh di medan tempur, akan tapi tujuannya bukan menegakkan kalimah Allah namun untuk memperoleh harta ghanimah, atau mati sebab lari dari pertempuran, atau ada tujuan riak dalam bertempur, atau sebab lainnya. Muslimin muslimat, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, di zaman Nabi SAW ada seorang yang terbunuh dalam medan perang. Lalu sahabat melihat jenazah ini, beruntunglah kamu, kata sahabat, ya, kamu telah mati syahid. Nabi kata tidak, yang ini dalam neraka, kata Nabi. Subhanallah. Sahabat keheranan. Sedangkan lelaki ini terbunuh dalam medan perang, tetapi Nabi menyatakan lelaki ini dalam neraka. Rupa-rupanya tikaman musuh yang melontarkan lembing terpacak di dadanya. Lalu dalam terhoyong hayang dia tu jatuh dan dia belum mati. Namun datang bisikan syaitan kepadanya. Syaitan kata, kalau kamu tak mati dalam medan perang ni, kamu tak mati syahid. Oleh itu kamu pegang lembing itu, kamu tikam sedalam-dalamnya, biar terpacak pada jantung. Mu mati dan mu mati syahid. Mati dalam medan perang ini, mu mati syahid. Rupa-rupanya lelaki itu pada asalnya hanya kena tikaman lembing sikit sahaja. Tapi dia mencocok sendiri dengan tangannya sehingga terpacak kepada jantung dan mati. Bermakna ia telah mati bunuh diri. Bukan kerana tikaman lembing musuh itu menyebabkan dia mati. Tetapi dia mesti menikam dirinya supaya dia dianggap syahid. Rupa-rupanya dia bukan ke syurga, dia ke neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oleh itu berjihad fi sabilillah mestilah dengan keimanan yang teguh, dengan keyakinan, dengan kalimah Allahu Akbar, kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lagi satu hadis Nabi SAW yang memberi pengajaran kepada kita, yang mana Nabi beritahu ada 3 golongan yang mula-mula sekali dihadapkan ke hadapan Allah akan dihisap di hari kiamat nanti. Yang pertama sekali Nabi beritahu orang yang terbunuh di medan perang. Terbunuh di medan perang. Allah Ta'ala bertanya kepadanya, bagaimana kamu? Aku berikan keberanian kepada kamu, badan yang kuat, yang sihat.
Aku berikan kepada kamu keberanian apa yang kamu lakukan. Wahai Allah, dengan keberanian yang engkau berikan padaku, aku berjihad pada jalanmu sehingga kan aku terbunuh pada jalanmu untuk mencari keredaanmu. Allah menyatakan kazabta, kamu bohong. Kamu pergi berjihad, kamu pergi berperang di medan perang semata-mata kamu ingin digelar sebagai pahlawan. Kamu hanya ingin digelar sebagai panglima perang. Kamu hendak supaya dipuji-puji orang menyatakan kamu berani dan orang semua telah memuji dengan keberanianmu. Wahai malaikat, heret lelaki ini ke neraka dan humban dalam api neraka dengan mukanya. Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. Allah yang maha mengetahui isi hati kita. Oleh perbetulkanlah niat kita, perbetulkanlah azam kita, apa saja amalan kita, perbetulkan untuk lillahi ta'ala, bukan kerana yang lain daripada itu. Subhanallah. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kenapa orang yang mati syahid itu tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan? Biarkan dia dengan berlumuran darah begitu disalatkan dan dikebumikan. Kerana nanti di hari kiamat nanti, orang yang mati syahid akan bangkit dengan darah yang berlemuran pada badannya itu, dengan luka-lukanya, dengan kesan-kesan tikaman lembing, panah, pedang dan sebagainya. Ia bangkit dengan penuh bangganya kerana dia mati mempertahankan agama Allah Ta'ala. Mereka mendapat kemuliaan di hari akhirat nanti, orang yang mati syahid. Bahkan satu ingatan daripada Nabi SAW, sesiapa yang tidak terlintas di hatinya nak mati syahid, kemungkinan dia akan mati jahiliyah. Sekali lagi saya ulang, sesiapa yang tidak ada niat dalam hatinya nak mati syahid pada jalan Allah, maka takutlah kamu seandainya Allah Ta'ala matikan kamu dalam keadaan jahiliyah. Wal'ayyadillah min dzalik. Oleh itu bercita-cita, al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Jihad, mati pada jalan Allah Ta'ala itu adalah setinggi-tinggi cita-cita kami. Subhanallah. Hari ini kita melihat bagaimana pertempuran sengit di semenanjung Gaza, di Palestin sana. Kita juga tumpang bersimpati dengan apa yang berlaku di sana atas serangan musuh-musuh Allah yang dilaknat itu oleh Yahudi Zionis yang begitu ganas. Sebenarnya sampai masa dah umat Islam di Palestin bangkit mengangkat senjata menentang musuh yang rakus lagi zalim itu. Dah lama mereka telah mendapat penghinaan. Dah lama mereka dizalimi dan diinyanyai. Dikala mereka salat dalam masjid, tiba-tiba mereka dibedil oleh Zionis. Mereka sedang salat, sedang bersujud pada Allah Ta'ala, mereka dibedil. Saya perhatikan saban tahun bila marinya bulan Ramadan, orang Yahudi mulalah mengkhianati umat Islam yang sedang beribadah di Masjid Aqsa. Mereka tembak, mereka bunuh, ganggu ibadat di bulan Ramadan. Maka sampai masanya umat Islam bangkit. Dan ketahuilah tuan-tuan sekalian, saya masih ingat sekitar 15 tahun dahulu, seorang wartawan telah memberi sehelai kertas dan satu alat tulis kepada pelajar-pelajar yang sedang menulis di celah-celah runtuhan bangunan. Yang mereka belajar di sekolah yang telah runtuh. Lalu mereka itu dibekalkan sehelai kertas dan satu alat tulis. Sekitar 300 orang pelajar yang masih ada di situ, semuanya melukiskan kereta kebal membedil rumah. Ada yang melukis melakarkan gambar askar menembak seorang perempuan. Mereka lakarkan seorang askar telah menyiksa dan memukul-mukul seorang lelaki. Wartawan ini bertanya kepada kanak-kanak yang sedang melukis gambar itu, gambar apa yang kamu tulis? Ini kereta kebal apa? Kereta kebal ini, kereta kebal Yahudi telah menembak runtuh rumah saya.
demi Allah bila saya besar nanti saya akan bunuh Yahudi. Seorang lagi ini, apa yang kamu lukiskan ini, askar menembak perempuan. Ini askar Yahudi telah membunuh ibu saya. Ini ibu saya. Demi Allah bila saya besar saya akan bunuh Yahudi. Inilah ungkapan-ungkapan yang keluar daripada kanak-kanak yang bermain-main dan belajar di celah-celah runtuhan bangunan itu. Hari ini mereka telah menjadi pejuang-pejuang Hamas. Hari ini mereka telah berlatih bersungguh-sungguh kerana keluarga mereka sudah tiada. Ibu mereka telah lama meninggal dunia dibunuh Yahudi. Ayah mereka telah lama syahid, telah dibunuh Yahudi laknatullah. Hari ini mereka bangkit membawa mortar, membawa senapang bersenjata bagi membunuh Yahudi laknatullah. Tidak hairan bagaimana mereka begitu berani inginkan syahid kerana ibu mereka telah menunggu mereka di syurga Allah. Ayah mereka telah lama menunggu mereka di syurga Allah. Semangat berkobar-kobar inilah yang mereka tidak gentar dengan apa sahaja tentangan daripada Barat, apa sahaja tentangan daripada Yahudi. Walaupun dikatakan bahawa kenderaan kereta kebal Yahudi yang paling canggih di abad ini, tapi mereka hanya dapat membedil hanya dengan satu peluru sahaja, kereta kebal itu dapat meletus. Ini memeningkan Barat. Kerana Benjamin Netanyahu menyatakan bahawa kereta kebal yang dia bina itu, yang dia miliki itu adalah kereta kebal yang paling canggih. Kenapa boleh musnah dengan hanya senjata buatan sendiri daripada Hamas? Kereta kebal nilainya puluhan juta. Antara 30 juta hingga 50 juta sebuah kereta kebal dapat diletupkan dengan senjata buatan sendiri tentera Hamas yang nilai hanya 1,000 hingga 2,000 dolar sahaja dapat menghancurkan kereta kebal yang begitu canggih. Drone yang mereka hantar tak dapat pulang ke stesen. Helikopter mereka juga, kapal terbang perang mereka juga jatuh. Setakat semalam berita terkini kita terima bahawa Abu Ubaidah telah mengisytiharkan bahawa dia telah memusnahkan pasukannya, telah memusnahkan lebih daripada 160 aset tentera orang-orang Yahudi telah dapat dimusnahkan, dan kereta kebalnya, perisainya, trak-traknya, bahkan sangat menggerunkan bahawa ramai daripada tentera-tentera elit Yahudi telah dapat dibunuh dan ditawan oleh mujahidin. Ini tidak lain, saya percaya bahawa doa yang tuan-tuan hulurkan, yang tuan-tuan tadah tangan mohon pada Allah, inilah senjata yang paling ampuh untuk memusnahkan. Kita dengar setiap kali tembakan daripada Hamas, daripada pejuang Islam, tiap lakar daripada mulut mereka, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan aku yang tembak ini, tapi Allah yang tembak. Bukannya aku melontarkan ini, tapi Allah yang melontarkan. Wa ma ramaita iz ramaita, bukan kamu yang melontarkan dikala engkau melontarkan peluru itu, tetapi Allah yang melontarkan. Bukan kamu yang bunuh mereka, tapi Allah yang bunuh mereka. Subhanallah. Satu video yang mengejutkan yang di-sharekan, yang mana tentera Yahudi yang terbunuh itu hanya baru semalam terbunuh, hari ini berbau cukup busuk, seolah-olah mayat itu dah mati seminggu, bangkai seminggu mati. Padahal kata saksi yang melaporkan bahawa semalam mereka mati, hari ini begitu busuk bau dalam bilik mayat simpanan mereka. Lagi mengejutkan bahawa yang mana mayat-mayat tentera Zionis yang terbunuh itu, mereka tak serahkan kepada keluarga masing-masing. Mereka malu kerana komandan-komandan mereka terbunuh, penglima askar mereka terbunuh. Mereka malu nak serah, nak isytiharkan. Bahkan mereka sendiri pukul mayat askar sehingga hancur muka dan badan supaya tak dikenali, kerana mereka malu nak serahkan mayat ini dan mereka tak mahu nak isytiharkan pada keluarga. Bahkan keluarga itu telah memberontak dan ramai daripada ahli keluarga askar yang terbunuh itu pergi ke rumah Presiden Netanyahu
mereka menyatakan bantahan dan bangkangan dan sumpah seranah kepada presiden mereka sendiri. Inilah, tengok betapa keberkesanan doa yang kita hantarkan. Benar-benar membantu perjuangan Hamas dan mujahidin yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, dan pendengar yang saya kasihi sekalian. Yang mana kemuliaan mati syahid itu, yang mana jenazah mereka berbau harum, dan ada setengah daripada mereka Allah perlihatkan memang harum. Yang mana mereka mencium bau harum jenazah itu lebih harum daripada kasturi. Ini sesetengah Allah Ta'ala perlihatkan. Membayangkan askar Zionis mati, bau busuk bagaikan bangkai, namun orang pejuang mujahidin gugur syahid, wangi harum jenazah mereka. Subhanallah, masa dunia pun dapat dilihat tanda-tanda kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mati syahid fi sabilillah. Benar dan doa yang kita baca, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Wahai Allah, kami serahkan musuh-musuh kami serahkan kepadamu, wahai Allah. Wa na'udzubika min syururihim, ya Allah, kami berlindung daripada kejahatan mereka. Allahumma qaddid syamlahum wa farriq jamahum. Wahai Allah, pecah belahkan pakatan mereka. Musnahkan pakatan mereka. Wasallit alaihim kalban min kilab. Wahai Allah, hantarkan ke atas mereka daripada anjing-anjing ganas membaham mereka. Kalau kita lihat wasallit alaihim kalban min kilabik, Allah Ta'ala hantarkan, kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala hantarkan pada mereka anjing-anjing ganas. Boleh jadi juga dengan mereka memukul mayat mereka sendiri, memukul mayat askar mereka yang gugur itu, yang mati itu, bagaikan anjing-anjing ganas yang telah membaham mayat mereka. Subhanallah, semua ini adalah ketetapan daripada Allah. Ada hikmah di sebaliknya. Ketahuilah bahawa Islam akan menang, kerana Nabi dah beritahu Islam akan menang berlawan dengan Yahudi. Subhanallah. Wa amma syahid fa huwa salasatu aqsam. Adapun orang mati syahid itu ada 3 golongan, bagaimana kita sebut tadi. Ialah golongan syahid dunia, ada syahid akhirat, dan syahid dunia dan akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara lain pernah dinyatakan dalam kitab Al-Wasaya, pesanan-pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dinyatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam pernah menghidupkan orang mati syahid. Nabi Isa alaihissalam pernah menghidupkan orang yang mati syahid. Di kali itu Nabi Isa alaihissalam bertanya pada orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu telah gugur, telah mati dah hampir 20 tahun. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kepadanya, bagaimana keadaan kamu? Dia memberitahu kepada Nabi Isa, dia sesungguhnya rasa aman dan rasa bahagia di alam akhirat. Bahkan dia menyatakan bahawa dia gugur syahid tidak sakit pun. Tidak sakit. Dan dia menyatakan, wahai Rasul, demi Allah, seandainya saya ada 1000 nyawa, kalau saya ada 1000 nyawa, saya diberi peluang 1000 kali mati, 1000 kali hidup, saya nak mati syahid. Saya terbunuh, mati syahid. Saya dihidupkan semula, nak mati syahid lagi. Dihidupkan semula, nak mati syahid pula. Dihidupkan semula, nak mati syahid pula. Kenapa? Kerana dia kata tidak sakit. Mati syahid ni tidak sakit. Benar, ada satu pandangan ulama menyatakan bahawa orang yang mati syahid ialah Allah Ta'ala sendiri yang mencabut nyawa mereka. Allah Ta'ala sendiri mencabut nyawa mereka. Bukan lagi Malikil Maut. Subhanallah. Itulah kemuliaan orang yang mati syahid. Hingga kami menyatakan, kalau aku 1000 kali hidup pun, aku nak 1000 kali mati syahid.
fi sabilillah. Ini antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada mereka yang gugur syahid fi sabilillah. Oleh itu, tuan-tuan muslimin, ibu-ibu sekalian, didiklah anak-anak kita agar berani memperkatakan Islam. Qul haq walau kana murra, berkatalah benar walaupun pahit. Kerana Islam itu tetap tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Al-Islamul Ulya, Al-Ulya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Bahkan Islam yang tertinggi. Subhanallah. Saya rasa sekadar itulah untuk kali ini. InsyaAllah kita bincangkan tentang mati syahid, dan mudah-mudahan kita jangan takut untuk gugur syahid. Sebab kita akan mati semuanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Dan setelah mati dalam iman, mati dalam taqwa, mati dalam mempertahankan agama Allah Ta'ala, itulah mati yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan mereka bangkit di hari kiamat nanti menjadi saksi atas kemuliaan, atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang nak bertanya, Ustaz, kita boleh buka soalan ke? Baik. Sudah. Baik ya. Okey, mungkin ada yang nak bertanya sebarang kemusykilan atau sebarang persoalan, bolehlah dikemukakan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bagi orang perempuan kan, Ya. kita jarang masuk dalam pertempuran ataupun peperangan. Kalau zaman sekarang lah. Jadi macam mana kita orang perempuan ni boleh mati syahid macam pejuang-pejuang Palestin tu? Baik, terima kasih kepada Sahadiah ya, Ya. yang bertanya. Sebenarnya di zaman Nabi SAW ada penyertaan daripada kalangan muslimat, Nudadul Jarha, antara peranan-peranan kaum ibu ataupun perempuan dalam medan perang di zaman Nabi SAW. Mereka pergi menyertainya untuk memberikan minum, menyediakan makanan. Ada yang membalut luka-luka para prajurit yang gugur syahid itu. Itu di zaman Nabi SAW. Ataupun balut luka-luka kepada tentera Islam yang cedera. Baik, di zaman kita ini, kita ambil peranan dimainkan oleh Ummu Khunsa tadi. Peranan dimainkan oleh Ummu Khunsa ialah mendidik ketiga-tiga anaknya sehingga menjadi pejuang fisabilillah sehingga gugur syahid. Itu peranan ibu. Didik anak-anak. Kesesuaian dengan ruh, kekuatan, keberanian, sentiasa berikan semangat dan dorongan kepada anak-anak kita supaya anak-anak menjadi pejuang, dan beri dorongan kepada suami untuk agama Allah Ta'ala. Misalnya negara kita yang tak mengalami peperangan, misalnya negara aman, maka peranan ibu mendorong suami pergi masjid, dorong suami pergi kuliah agama, pergi semangat. Abang pergi masjid, abang tak pergi masjid, saya tak masuk hari ni. Abang tak pergi masjid, saya tak basuh, tak kecuci baju abang. Beri semangat macam itu supaya kalau abang pergi masjid, saya akan masak sedap-sedap hari ni. Saya akan masakkan style hotel dan sebagainya lah. Beri galakan pada suami pergi masjid, pergi belajar agama, pergi mana-mana ada majlis ilmu, pergi sertai. Itu peranan kaum ibu. Kita lihat bagaimana di zaman Nabi SAW, seorang lelaki Hanzalah. Ini kisahnya masyhur. Hanzalah ni baru kahwin sahaja. Malam pertama dia bersama isterinya. Isteri pun muda, dia pun muda. Sedangkan malam pertama dia bersama isteri, tiba-tiba dia dengar seruan jihad. Bersama-sama Nabi SAW. Rasulullah menyeru untuk keluar berperang. Tiba-tiba dia sedang bersama dengan isterinya, terus dia bangkit. Dan isterinya terus mengenakan pakaian padanya. Ambil pakaian abang, terus abang. Rasulullah ajak seru untuk berjihad. Ini baju abang, ini nah pakaian abang, ini pedang abang. Terus jangan lengah lagi, pergi berjihad sama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hanzalah dengan barannya lompat atas kudanya memecut ke medan perang. Tetapi apabila selesai berlaku peperangan itu,
dapati satu jenazah ni basah. Lalu sahabat semua menyatakan, ya Rasulullah, ini satu jenazah yang kami lihat basah. Lalu Nabi SAW menyatakan, ini jenazah Hanzalah. Dia bertanya kepada isterinya apa yang berlaku sebenarnya. Lalu sahabat bertanya kepada isteri Hanzalah, apa yang berlaku pada Hanzalah sebenarnya? Wahai Rasulullah, sebenarnya suami saya pergi ke medan jihad belum sempat mandi junub, belum sempat mandi wajib. Lalu Nabi kata, aku melihat malaikat memandikan jenazah Hanzalah. Malaikat mencucurnya, menyirami dengan air daripada langit, memandikan Hanzalah. Subhanallah. Jadi ini peranan isteri, beri dorongan pada suami. Peranan isteri yang salihah, didik anak-anak supaya berpegang teguh dengan agama Islam. InsyaAllah kamu akan mendapat pahala sebagaimana Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala kepada suami kamu, insyaAllah. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, baik, nampaknya setakat itu soalan yang kita terima. Terima kasih kepada yang soalannya. Alhamdulillah, jazakallah khairan fadil Ustaz Fikri atas perkongsian ilmu ini yang berkenaan dengan kelebihan mati syahid itu, yang mana di kalangan hamba-hamba Allah SWT ini ada di antara mereka yang dipilih oleh Allah SWT mendapat mati syahid atau kematian yang sangat mulia ini, yang menjadi idaman lah para mukmin dan para solehin. Dan sama-samalah kita manfaatkan apa yang kita dapat pada hari ini ya. Yes, memangnya Dan mati syahid itu adalah pilihan Allah sememangnya. ya, betul Ustaz Kita kan? lihat Khalid Al-Walid misalnya, setiap kali dia pergi berperang, dia ingin mati di medan perang. Setiap kali dia keluar daripada rumah pergi berperang, dia nak mati syahid. Tiba-tiba dia tak mati syahid. Hingga kan dekat dia nak mati, dia menangis. Khalid Al-Walid menangis. Orang tanya padanya, kenapa engkau menangis? Aku menangis kerana aku tidak mati di medan perang. Aku bimbang aku mati di atas tilam di rumah. Maka dia begitu cinta kepada mati syahid, namun Allah Ta'ala tidak memilihnya untuk gugur syahid di medan perang. Dia mati di atas tilam di rumahnya. Nyatakan bahawa seluruh badan Khalid Al-Walid ini, nak cari satu inci kulit yang licin tak ada. Semua penuh dengan parut. Ada kena tikaman lembing, ada pedang, ada panah. Seluruh badannya dipenuhi parut. Satu inci kulit licin pun tak ada. Tetapi dia tidak mati syahid. Subhanallah, tidak gugur di medan perang sebagaimana orang-orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah, Allah hanya memilih kepada hamba-hambanya yang untuk mati syahid Ustaz sebenarnya kan. Masya Allah. Dan semoga amalan kita juga diterima oleh Allah SWT dan mendapat keberkatan darinya. Terima kasihlah kepada penaja sebab program kita pada hari ini sudi menaja. Semoga dikurniakan keberkatan rezeki dan umur ya. Dan dengan ini kita akhiri dulu Ustaz dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua kesediaan duduk malam ini. Jumpa lagi. Terima kasih Sama-sama. Sama-sama. Jumpa lagi.